Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jamal wa bahail kamal wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril syafi wa dawail kafi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita berada dalam rumahnya yang mulia ini, dan demikian juga selawat dan salam yang kita tujukan khusus kepada junjungan besar kita yang telah dijalankan Allah Subhanahu wa taala daripada Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak lain dan tak bukan ialah junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah pada sekalian kaum keluarga yang mulia dan sekalian para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Allah. Demikianlah sekalian para alim ulama sehingga ke hari kiamat. Dan tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengerusi majlis yang secara terus daripada tuan pengerusi Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istighfar dan sekalian ahli jawatan kuasa yang telah sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah dalam membicarakan pengajaran dan hikmah di dalam sebaliknya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj dan juga syarahan-syarahannya setiap tahun kita mendengarkannya. Tetapi perkara ini tidak dapat kita nafikan dan tak dapat kita menolak, kerana begitulah yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi yang maha melihat. Sadaqallahul azim. Telah benarlah Allah dalam firman-Nya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ayat ini akan kekal daripada hari dia diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari bangkitnya kiamat. Begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj akan kekal dalam ingatan umat Islam dan seterusnya akan kekal dalam sebutan umat Islam, walaupun peristiwa itu sudah berlaku 1430 tahun dahulu, tetapi dia akan terus hidup seperti mana hidupnya Al-Quran bersama umat Islam. Begitulah hidupnya peristiwa Isra dan Mi'raj akan hidup bersama-sama umat Islam sampailah hari bangkitnya kiamat. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah
Kenapa kita perlu hidupkan akan peristiwa Isra' dan Mi'raj? Dan kenapa perlu kita ulangi walaupun sudah kita sebutkan berapa banyak kali? Dan kita yang telah berumur 40 tahun, 60 tahun, mungkin dah berpuluh-puluh tahun, tiap-tiap tahun saja kita mendengarkan perkara ini, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang disampaikan oleh tokoh-tokoh alim-alim ulama kita dari dalam dan luar negeri. Ini tidak lain dan tidak bukan bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka akan hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia, mereka ini adalah pelupa. Kalau tak diingatkan maka mereka akan terus lupa, sebagaimana yang telah dikatakan, al-insan la yusammal insanu insana illa linisyanihi. Manusia itu yang daripada perkataan insan, kalaulah di dalam bahasa Arab insan itu adalah pelupa, maka kalaulah tidak diingatkan dia, nescaya dia akan terus lupa. Sebab itulah Allah berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu adalah sangat bermanfaat kepada orang-orang beriman. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita bertanya, apakah manfaatnya kita mengulang-ulangkan akan peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apakah hikmah di sebalik peristiwa tersebut yang perlu diingatkan kepada umat Islam? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebelum kita memasuki dalam menceritakan peristiwa yang berlaku dalam malam Isra' dan Mi'raj itu, yang berlaku pada malam 27 Rejab, setahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau kita mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pada umur baginda 40 tahun dan baginda menjalankan dakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan baginda berhijrah ke kota Madinah pada waktu umur 53 tahun, maka kita mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sewaktu umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun, setahun sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Soalannya sekali lagi, apakah hikmahnya sehingga perlu kita ulang-ulangkan akan peristiwa ini? Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, manusia semakin jauh mereka daripada harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita lihat pada hari ini, manusia membesarkan, mendewakan, bahkan mempertuhankan dunia, mempertuhankan material, harta benda, segala-galanya. Mereka lupa kepada hari mereka akan kembali kepada Allah. Mereka lupa kepada hari yang mereka akan dibangkitkan kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa kepada kebesaran dan keagungan Allah. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya sentiasa mengingatkan kepada umat manusia akan hari-hari kebesaran Allah. Bahawa Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang telah melakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang menjadikan sebagai satu petunjuk bagaimana kehebatan Allah SWT mengatasi akan segala kehebatan manusia, dunia dan segala-galanya. Bagaimanakah perkara itu boleh kita katakan? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, setiap nabi, setiap rasul, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar kebiasaan, perkara yang tak dapat dilakukan oleh orang-orang ramai. Maka dengan itu mukjizat sebagai petanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai petunjuk bahawa orang yang mempunyai mukjizat itu, itulah dia seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia para nabi-nabi dan rasul, mereka dikurniakan mukjizat luar biasa yang tak dapat dilakukan oleh orang biasa mengikut kesesuaian zaman-zaman mereka itu. Kalaulah Nabi Musa alaihissalam, pada zamannya orang-orang bermegah dengan sihir-sihir yang di mana adalah satu perkara yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala
mengurniakan Nabi Allah Musa alaihissalam kekuasaan dan mukjizat yang mengalahkan sekalian sihir-sihir itu, di mana tongkatnya Nabi Musa kalau dibuangkan dia akan menjadi ular, dan ular itu akan menangkap dan menelan semua ular-ular tukang sihir, sehingga semua tukang sihir itu jatuh tersungkur sujud kepada Allah Ta'ala kerana mereka mengetahui bahawa apa yang telah berlaku dari tongkat Nabi Musa itu adalah bukan sihir, tetapi dialah satu kuasa daripada Rabbul Alamin. Demikianlah apabila kita lihat pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, umatnya bermegah dengan ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran iaitu ilmu perubatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Isa alaihissalam mukjizat, di mana mukjizat Nabi Isa alaihissalam boleh mengobatkan orang yang bersakit sopak, bahkan boleh mengobatkan orang yang buta menjadi celik, bahkan boleh mengobatkan orang yang sedang mati dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda dibangkitkan di tengah-tengah kota Mekah. Orang-orang Mekah, orang-orang Arab, mereka sangat bermegah dan berbangga dengan bahasa mereka, dengan syair-syair mereka, dengan puisi-puisi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Al-Quran yang mengatasi sekalian keindahan bahasa Arab, Al-Quran yang begitu tinggi bahasanya, yang begitu dalam arti maknanya. Al-Quran telah didatangkan oleh Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala mencabar, kalau kamu dapat mendatangkan satu surah daripada Al-Quran, pasti kamu tidak akan dapat melakukannya walaupun kamu kumpulkan sekalian jin dan manusia. Subhanallah, begitulah Allah Ta'ala telah melakukan mukjizat yang telah kekal bersama kita Al-Quran hari ini sampai ke hari kiamat. Namun demikian, apa pula kena peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalaulah sekalian Nabi dan Rasul yang dahulu, setelah kewafatannya akan datang Nabi dan Rasul yang berikutnya untuk nak meninggikan syiar agama Allah dan menyampaikan agama Islamnya. Tetapi setelah kewafatan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah mukjizat yang menunjukkan kehebatan Allah dan mengalahkan kelebihan yang ada pada manusia, pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekaligus tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahawa segala yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku juga pada umat ini, tetapi mereka tidak dapat menandingi apa yang telah dilakukan Allah kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di dalam Hijr Ismail di hadapan Kaabah, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan malaikat Israfil, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perigi Zamzam. Apa yang dibuat di perigi Zamzam itu? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelahkan dadanya dan kemudian dikeluarkan jantung hatinya dan dicucikan dengan air Zamzam. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, sebenarnya berlakunya pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, bukan dua kali, bahkan yang telah berlaku pada pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan ada setengah riwayat mengatakan 4 kali. Pertama, berlaku pada waktu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, sewaktu Nabi dalam penjagaan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Dan kedua, berlaku pada diri Nabi sewaktu baginda masih remaja dalam lingkungan umur 18 tahun.
dan berlaku sekali lagi pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa Isra dan Mi'raj, iaitu pada malam peristiwa Isra Mi'raj, iaitu berumur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun. Ini menunjukkan pembedahan dada adalah satu perkara yang pelik, perkara yang luar biasa, dan menunjukkan juga akan datang satu masa dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlakulah kepandaian manusia yang diberi Allah sampai dapat membuatkan pembedahan dada. Tetapi kita soal balik, apakah pembedahan dada yang telah dicapai oleh manusia pada hari ini? Hebat Ustaz, mereka telah dapat bedah dada dan manusia yang dibedah tu masih hidup bernyawa, dan mereka boleh buat transplant. Jantung itu dipindahkan kepada orang lain dan jantung orang lain dimasukkan dan terus dapat menyambung hidupnya. Jawapan kita, apakah itu sudah begitu hebat dapat menandingi pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapan kita tidak. Belum dapat lagi menandingi kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada menggunakan alat-alat. Tidak ada menggunakan oksigen, tidak ada menggunakan bilik operation, bahkan hanya dibedah begitu sahaja. Dan jantung Nabi dikeluarkan tanpa disambungkan dengan nafas oksigen. Bahkan Nabi terus bernyawa. Dan bukan sekadar itu dibedahnya, jantung itu dikeluarkan selaput hitam dan dibasuhkan dengan air zam-zam dan dicantumkan balik, dimasukkan balik dalam dada, dan tidak meninggalkan sedikit pun kesan daripada pembedahan itu. Mana ada pembedahan yang dilakukan oleh kepandaian saintis-saintis, doktor-doktor yang boleh setanding dengan apa yang berlaku pada diri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekaligus dengan peristiwa itu menunjukkan akan datang nanti satu masa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan mereka kepandaian sehingga kepandaian mereka itu dapat seperti apa yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dapat menandinginya dan melebihinya. Begitulah dia muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat menakjubkan, yang sangat tak dapat diterima akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan kota Mekah pada waktu malam dan kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis Mi'raj pula. Isra itu ialah perjalanan malam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj itu adalah perjalanan naik daripada Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah menghadap pada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian turun kembali ke Baitul Maqdis, dan kemudian kembali ke tanah suci Mekah, dan kembali ke tempat pembaringannya di dalam Hijr Ismail sewaktu hampir masuk subuh. Dan kemudian sebagai riwayat mengatakan bahawa tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu masih lagi terasa hangat-hangatnya, hangat daripada bekas dan kesan pembaringan yang pertama sebelum baginda berangkat untuk keluar Isra dan Mi'raj. Arti katanya lain, begitu jauh perjalanan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak mungkin ditempuh melainkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi semuanya berlaku dalam satu masa yang amat pendek yang memang tak dapat diterima akal. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kenapa kita tak dapat terima akal? Kerana akal kita tidak dapat sampai ke situ. Kerana akal kita tidak memahami bagaimana perkara itu boleh berlaku. Begitulah Allah Ta'ala tunjukkan bahawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor haiwan yang bernama burak. Burak yang artinya petir. Petir itu kerana perjalanannya begitu cepat seperti petir, yang di mana satu langkah burak itu sepertilah sejauh mata memandang. Kalau mata kita boleh memandang beberapa kilometer yang jauh, begitulah sekelip mata dalam satu second, burak itu boleh melangkah beberapa kilometer yang jauh. Maka kalaulah itu yang menjadi pelik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hari ini sudah tidak pelik. Kenapa?
Kerana kita sudah ada alat-alat canggih di mana kapal terbang, jet-jet yang begitu pantas yang boleh dalam 1 jam melalui beberapa ratus kilometer yang jauh, bahkan lebih cepat daripada suara, lebih cepat daripada 2 kali cepat, bahkan lebih cepat daripada lightning. Begitulah yang berlaku pada alat-alat canggih. Namun alat-alat canggih itu tak dapat menandingi alat yang telah Allah bekalkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua penerbangan yang begitu laju perlu dalam keadaan tertutup, perlu memakai oksigen, perlu dalam keadaan yang lengkap. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan burak, tidak ada oksigen, tidak ada apa alat melainkan tonggangan yang bawa begitu laju dan telah sampai ke Baitul Maqdis dalam sekelip mata yang beberapa second. Itulah menunjukkan bahawa akan berlaku dalam umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepandaian sains, kemajuan manusia sampai ke tahap yang boleh mereka mengadakan alat penerbangan yang begitu laju. Dan demikianlah kalau sekiranya kita mengatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, maka Allah Taala telah tunjukkan bahawa akan datang satu masa dan masa itu pun telah tiba di mana manusia telah diberikan kepandaian oleh Allah Taala sehingga mereka boleh membuatkan Apollo, boleh membuatkan Discovery, boleh membuatkan sekalian alat-alat yang membuat manusia sampai ke outer space, sampai kepada ruang angkasa yang luar. Dan ini juga menunjukkan bahawa adalah sebagai petunjuk daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Namun kepandaian dan kepintaran manusia itu tidak dapat juga menandingi apa yang telah Allah lakukan kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melepasi 7 petala langit, bahkan sampai kepada Sidratul Muntaha menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan kembali dalam masa yang begitu pendek sekali, yang tak mampu ke penerbangan Apollo, Discovery dan sebagainya melakukannya sampai saat ini. Maka dengan itu, kalaulah sekiranya ada orang mengatakan tak dapat terima akal, macam mana boleh berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni? Mana mungkin dalam satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan buraknya daripada Mekah sampai Baitul Maqdis dan naik pula dengan Jibril sampai kepada langit yang ke-7. Tak mungkin, tak masuk akal. Maka kita mengatakan itulah sebab namanya mukjizat. Sebab mukjizat suatu perkara yang tak dapat masuk akal, perkara luar biasa yang tak mampu dilakukan manusia. Kalau sudah boleh manusia lakukan, tak adalah satu kelebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa ajalah. Kalau dah orang boleh buat macam Nabi, sudah tentulah itu tak menunjukkan kehebatan. Oleh kerana itulah Allah menjadikan Isra' dan Mi'raj satu perkara luar biasa, satu perkara yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Namun demikian, tidaklah semua perkara luar biasa itu perkara yang tak boleh diterima. Kenapa? Kalau kita kata luar biasa, kalau dulu datuk nenek kita, mereka kata tak mungkin, mana boleh besi terbang kat langit. Mana boleh engkau ni bercakap, engkau kat Singapura nak cakap dengan orang kat Amerika, mana boleh. Kalau zaman dulu cuma pakai surat pun pakai berapa hari baru nak sampai. Tapi sekarang tak ada pelik lagi. Kalaulah sekiranya kita tengok ada besi terbang ke angkasa, oh itu kapal terbang, itu jet. Tak ada orang tengok, pelik, tak ada. Tapi kalau datuk nenek kita dulu 50, 60, 70 tahun, 80 tahun dulu, mana boleh macam tu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya dulu kita kata besi pun boleh bercakap, tembok pun boleh cakap, orang kata engkau ni gila, mana boleh bercakap. Tapi sekarang dah tak pelik dah. Orang pegang handphone boleh cakap, dia dekat Singapura, kawan dia bercakap kat Amerika. Tak pelik dah. Kalau sekiranya dia jalan seorang-seorang, dia ketawa, kita kata orang gila. Tapi dia tengah bercakap dengan kawan dia lah ustaz. Itulah dia tuan-tuan alat canggih hari ini. Sampaikan seorang-seorang pun bercakap, ketawa seorang-seorang diri. Macam orang tak betul. Agak-agaknya akhir zaman ni umat manusia makin lama makin tak betul agaknya. Wallahu alam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Demikian juga kalau kita mengatakan pelik, tak masuk akal. Cuba gambarkan dan fikirkan bagaimana Allah Ta'ala jadikannya kita manusia. Allah jadikan kita daripada Nabi Adam AS. Siapa maknya Adam? Siapa bapaknya Adam? Tak ada.
tak ada mak, tak ada bapa. Macam mana pula boleh lahir Adam alaihissalam? Apakah itu kamu tak dapat terima? Kalau kamu kata kamu tak boleh terima benda yang tak masuk akal, kamu juga tak dapat terima bagaimana kejadian kamu sebagai manusia. Demikian juga apabila Adam alaihissalam dijadikan Allah daripada segumpal tanah, maka kita tanya balik, mana datang Siti Hawa? Siapa yang beranakkan Siti Hawa? Siapa nama bapa Siti Hawa? Siti Hawa pun tidak ada mak, tak ada bapa. Dia hanya diambil pada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam dan dijadikan Allah kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah. Jadi kalau kita hanya boleh menerima ustaz, saya tak boleh terima benda tak masuk akal, maka kamu juga tak dapat terima bagaimana ibu kamu yang pertama Hawa dijadikan. Kerana dia tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Demikian juga kalau sekiranya kamu mengatakan kamu tak boleh terima benda yang tak masuk akal, bagaimana kamu nak katakan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam, wanita yang suci, tapi tak pernah disentuh oleh lelaki, tak pernah mempunyai hubungan dengan lelaki. Bagaimana pula Nabi Isa boleh dilahirkan tanpa berayah? Ini juga satu perkara tak masuk akal. Begitulah Allah melakukan apa saja yang diinginkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah itu apabila hendak dilakukan sesuatu, hanya dikatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah segala-galanya. Begitulah dia muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagi kita umat Islam, walaupun pada saatnya tibanya cerita Isra' dan Mi'raj, rasa-rasa yang macam satu perkara yang pelik, luar biasa, yang tak dapat dimasuk akal, tapi kita beriman. Itulah sebabnya kita dinamakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman tu beriman dan percaya kepada perkara yang ghaib, yang tak nampak di mata, yang tak dapat masuk akal, tapi dari itulah dia yang difirmankan Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengannya. Maka soalannya sekarang, apakah kita semua percaya berlakunya Isra' dan Mi'raj pada junjungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Percaya atau tidak? Tak dengar. Ya, kita percaya. Jangan ada sedikit pun rasa ragu-ragu. Walau 0.1% pun. Kalau ada sikit saja ragu-ragu, sudah tak ada lagi iman kita kepada Allah dan Rasul. Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra' yang telah kita bacakan tadi. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di dalam surah Al-Isra' yang telah kita bacakan tadi, yang Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan kita tahu pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masjid, yang ada hanya Kaabah sahaja. Tapi Allah sebut Masjidil Haram. Demikian jugalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sebenarnya tidak ada masjid, yang ada hanya bumi Baitul Maqdis. Kalaulah sekiranya kita lihat daripada sebutan Allah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa ni namakan masjid sedangkan masjid belum ada lagi? Islam hanya sampai ke Baitul Maqdis sewaktu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tetapi dalam Quran yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu itu Nabi belum lagi sampaikan Islam ke Baitul Maqdis, masih lagi di kota Mekah dan barulah nak berhijrah ke Madinah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran telah memberikan gambaran bahawa satu masa nanti yang sangat hampir, bahawa bumi Mekah akan menjadi bumi umat Islam. Dengan sebab itulah dinamakan minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Walaupun masjid belum ada lagi, pasti akan dibangunkan masjid, pasti Mekah akan jadi tanah bumi umat Islam. Demikianlah pula ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Walaupun pada masa itu belum lagi Islam sampai ke Baitul Maqdis, menunjukkan pasti satu masa yang teramat dekat bahawa Islam akan sampai Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis akan menjadi bumi Islam dan akan dibangunkan masjid yang dinamakan Masjidil Aqsa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sewaktu zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah yang kedua, bala tentera Islam telah berkembang, meluaskan
meluaskan kekuasaan umat Islam sampailah ke Baitul Maqdis, dan bala tentera Islam yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an telah mengepung Baitul Maqdis. Apabila dikepung Baitul Maqdis, maka padri-padri yang dalam kawasan Baitul Maqdis itu, mereka tak dapat nak makan dan minum, dan mereka pun nak menyerah kalah. Tetapi sebelum mereka menyerah kalah, mereka hanya meletakkan syarat. Mereka hanya boleh serahkan kunci pintu Baitul Maqdis kepada pemimpin Islam, iaitulah khalifah yang ada pada zaman itu. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun tulis surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an supaya datanglah ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci pintu Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an pun datanglah dengan seorang hambanya sebagai temannya dalam perjalanan. Mereka pun menunggang seekor keldai. Tetapi kerana seekor keldai, dua orang tak boleh tunggang sekaligus, maka bergilir-gilirlah. Satu ketika Sayyidina Umar menunggang, hamba yang tarik, dan satu ketika yang lain digilirkan pula, Sayyidina Umar tarik, hamba yang menunggang. Dan Sayyidina Umar dia tidak ada pakaian, melainkan hanya satu helai pakaian jubah yang bertampal 12 tampalan. Itu sahaja baju dia, tak ada lagi yang lain. Subhanallah, inilah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, presiden umat Islam yang kedua. Maka apabila sampai depan pintu Baitul Maqdis, kena giliran Sayyidina Umar yang berjalan menarik tali keldainya dan hamba dia yang menunggang. Maka bila sampai depan pintu Baitul Maqdis, berkata Abu Ubaidah bin Jarrah, Panglima Islam, "Hai Khalifah, tukarlah baju, malulah nanti kalau padri tengok kita punya presiden Islam macam ni." Sayyidina Umar pun naik marah. Dia pun kata, kalau orang lain yang cakap, aku tempeling muka dia, wahai Abu Ubaidah. Kunna azillah, dulu kami adalah hina, walakin Allah azzana bil Islam, tetapi Allah telah muliakan kami dengan Islam. Faman talabal izzah bi ghairi ma azzanallah, sesiapa yang mencari kemuliaan dengan cara yang lain daripada cara Allah muliakan kami, azallahullah, nasihat Allah akan hinakan dia. Maknanya Allah muliakan kita bukan kerana baju cantik, bukan dengan wang ringgit, bukan dengan nama kedudukan, tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan dengan cara yang bukan Islam, Allah hinakan dia. Itulah yang berlaku pada kita umat akhir zaman sekarang ini. Maka apabila padri itu pun buka pintu, dia pun tengok Khalifah Sayyidina Umar atas bawah. Kemudian dia pun berkata, demi Allah, kalaulah Khalifah Islam ni datang dengan pakaian baju yang cantik, dengan kenderaan yang mewah, aku tidak akan beri kunci Baitul Maqdis kepadanya. Kerana aku telah dapati dalam buku aku bahawa orang yang akan menerima pintu Baitul Maqdis ini adalah seorang khalifah yang pakai baju sehelai tampalan 12 tampalan, dan dia akan berjalan kaki dan hamba dia yang akan menunggang, dan itulah dia engkau wahai Umar, maka ambillah silalah kunci pintu Baitul Maqdis. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ada pada diri Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tepat sekali ada dalam buku sucinya padri yang disebutkan tadi. Maka Khalifah Umar pun menerima kunci Baitul Maqdis. Khalifah Umar pun masuklah ke dalam kawasan Baitul Maqdis sebagai memenangi dan menguasai Baitul Maqdis. Apabila Sayyidina Umar pun masuk ke dalam Baitul Maqdis, Sayyidina Umar pun bertanya kepada orang padri-padri itu, mana dia batu syurga? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadis, man yusirruhu an yanzura ila sakhratil jannah falyanzur ila sakhrati Baitul Maqdis. Sesiapa yang ingin untuk melihat batu syurga, lihatlah dia kepada batu Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar pun ditunjukkanlah batu itu, dan itulah batu Baitul Maqdis yang ada, yang dinamakan dia di dalam sebuah masjid yang digelarkan The Dome of Rock, iaitu kubah batu. Kenapa dinamakan kubah batu? Karena kubah ini betul-betul berada di bawahnya ialah batu syurga. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an pun memerintahkan supaya ditutupkan batu syurga itu supaya jangan dikacau dan diganggu.
Maka tibalah sampai kepada zaman khalifah Islam, iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau pun membangunkan sebuah masjid, dan sebuah masjid itu pun dibangunkan pada masa itu tahun 40 Hijrah lebih kurang atau 50 Hijrah. Maka dinamakanlah Masjid The Dome of Rock. Itulah dia batu syurga yang kita dapat melihat di gambar ini. Gambar ini diambil sewaktu ziarah jemaah-jemaah Singapura kita ke Baitul Maqdis. Ya tuan-tuan dan puan-puan, batu syurga inilah yang menjadi tempatnya para anbiya dan para rasul-rasul sewaktu mereka bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalam tidak terus membawa Nabi ke Baitul Maqdis, maka dilakukan sekali lagi pembedahan yang ketiga yang telah kita sebutkan itu. Apakah sebab nak dibedah dada Nabi? Apakah Nabi itu jahat sangat? Apakah Nabi itu dikuasai oleh syaitan? Jawapannya tidak. Bahkan Nabi itu telah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tetapi ini sebagai satu pelajaran untuk kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah begitu bersih dan terpelihara, dibedah dadanya, dicucikan jantung hatinya, dan dimasukkan dia perkara-perkara yang amat penting. Yang pertama, dimasukkan hikmah, dan kemudian iman, dan ilmu, iaitu lemah lembut, dan ilmu, dan yakin, beserta dengan Islam. 6 perkara ini telah diisikan dalam jiwa jantung Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran untuk kita umat yang beriman. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berpuas hati dengan pakaian yang cantik. Janganlah kita berpuas hati dengan pelajaran fikih kita, rukun salat, syarat salat, bacaan Fatihah sahaja. Tapi hati ini pun nak dibersihkan. Kerana inilah hati yang menjadi tempat telekan Allah Subhanahu wa taala, tempat menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak lihat pada rupa bentuk kamu dan kepada harta kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah lihat kepada hati kamu. Dalam riwayat yang lain disambungkan dan amalan kamu. Jadi hati inilah tuan-tuan nak dibersihkan. Hati inilah nak kita cucikan dia. Tapi macam mana nak cuci? Kalau Nabi bolehlah malaikat Jibril datang belah dada, kita ni siapa nak datang belah? Nak suruh isteri kita belah, meninggal nanti. Habis macam mana ustaz kita nak cuci jantung hati kita? Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Bagi setiap sesuatu ada penyuci, dan penyuci hati itu ialah zikrullah. Sebab tu kita disuruh banyak zikrullah. Sebab tu Allah pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sikit, banyak. Tapi zaman sekarang kalau orang zikir banyak-banyak, orang kata gila. Orang zikir banyak-banyak, tak betul. Itulah keadaan akhir zaman tuan-tuan. Pasal akhir zaman dah banyak orang dah tak betul, jadi yang betul dia kata tak betul. Begitulah keadaannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dalam sepanjang perjalanan Nabi, memang satu perkara yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik seekor burak yang telah kita sebutkan tadi, daripada Masjidil Haram Mekah sampailah kepada Baitul Maqdis. Tetapi dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhenti di beberapa tempat-tempat yang disuruh oleh malaikat Jibril untuk Nabi turun dan Nabi bersolat. Antara tempatnya ialah di kota Madinah. Nabi pun berhenti dan turun di sini semain 2 rakaat. Dan Jibril mengatakan, inilah tempat yang engkau akan berhijrah
dan engkau akan disemadikan di sini. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai ke Bukit Tursina dan kemudian disuruh berhenti dan sembahyang 2 rakaat, dan Nabi pun sembahyang 2 rakaat di sana. Inilah tempatnya Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sampailah ke Hebron. Hebron tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isi keluarganya telah dikebumikan di sini, dan kemudian Nabi bersembahyang 2 rakaat, dan inilah tempat datuk engkau Ibrahim. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan perjalanannya sampailah ke Baitul Laham, dan di Baitul Laham disuruh berhenti dan sembahyang 2 rakaat, dan di sini pula Nabi sembahyang 2 rakaat, dan Nabi diberitahu inilah tempatnya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, iaitu di Baitul Laham. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia bertemu dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat pelik dan sangat ajaib. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu iaitu seorang perempuan tua yang sudah tersangat tua sekali, tapi penuh dengan perhiasan seluruh badan. Dia memanggil nama Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Bahkan Nabi tidak menoleh kepadanya, dan Nabi pun berkata pada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Jibril pun mengatakan, ya Muhammad, itulah dunia. Allah Ta'ala gambarkan sebagai seorang perempuan yang sudah amat tua sekali, tetapi diselaputi dengan perhiasan. Kalaulah sekiranya engkau menoleh kepadanya, nescaya umat engkau akan gila kepada dunia. Ini pun dah setengah gila, tuan-tuan. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dunia, tuan-tuan. 1431 tahun yang dahulu sudah digambarkan dunia sudah teramat tua, dah bongkok 3 dah. Tapi kalaulah itu 1431 tahun dahulu, agak-agak sekarang macam mana? Agak-agak sekarang ni sudah tengah nazak. Dah nazak lah tuan-tuan. Kalau itu dah tua ganyok dah 1431 tahun dahulu, sekarang tengah nazak. Sebab tu sekejap-sekejap tsunami, sebab tu gempa bumi, puting beliung. Sekarang muntah-muntah keluar minyak kan? Keluar minyak tu muntah lah, dia punya ceret-beret dia. Minyak keluar. Makan ubat pun tak berhenti, makan ubat tak berhenti. Dah pasal nak meninggal. Macam itulah dia tuan-tuan. Orang tua, umur dah beribu, mungkin dah berjuta tahun, kemudian dah nak sampai ajal, takkanlah boleh sihat-sihat lagi. Tapi kenapalah manusia terkejar-kejar lagi, sibuk tak habis, sampai semayang pun tak dapat, belajar agama pun tak ada masa, nak duduk zikir pun tak boleh. Kenapa? Jawapannya, kerana terpengaruh dengan perhiasan dia. Makin tua dunia ni, makin cantik. Dibuatnya mahligai-mahligai, rumah-rumahnya indah macam dalam syurga. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah dia Allah Ta'ala nak cuba umat akhir zaman. Walaupun dunia dah tua, tapi didatangkan lagi harta yang banyak, melimpah ruah, makanan mewah, rumah cantik, perhiasan. Maka orang yang beriman saja yang dapat teguhkan iman dan tahu ini semua adalah cobaan. Cobaan tuan-tuan. Aku ni nak semayang ke nak kejar dunia ni? Ini waktu dah masuk dah ni. Aku ni nak keluar zakat ke atas sayang harta? Ini aku ni nak puasa ke tidak ni? Ini semua Allah Ta'ala nak uji kita orang beriman. Tetapi orang yang kuat imannya dan teruskan menyampaikan zakat, keluarkan sedekah, nanti sewaktu di hari akhirat seperti yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, Nabi lihat ada satu kaum yang sedang terus menerus menuai hasil tanaman. Bila Nabi tanya kepada Jibril, Jibril pun mengatakan, itulah dia orang-orang yang telah berjihad fi sabilillah dan mengeluarkan belanja untuk fi sabilillah. Mereka punya pahala berlipat kali ganda, lebih pada 700 kali ganda digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga orang yang tahan imannya, tidak mau tergoda dengan dunia. Maka Allah Ta'ala berikan contoh di mana Nabi pun lalu satu tempat bau harum. Dan Nabi tanya kepada Jibril, siap bau harum apa ini? Inilah bau harum pada kuburnya Masyitah. Masyitah ialah perempuan yang tukang sikat rambutnya anak Firaun.
dan dia beriman kepada Allah. Walaupun Firaun mengancam untuk membunuhnya dan membuangnya dalam jurang api, tapi dia tetap beriman pada Allah sampai akhirnya dia pun mati dengan anak yang didakapnya kerana mempertahankan iman. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ini kadang-kala kita terpaksa menggadaikan sebahagian daripada kemewahan dunia. Oh, ini haram, tak apalah, aku tak kaya pun tak apa. Oh, ini haram, tak apalah, ini Allah Ta'ala tak suka. Habis kau haram tu haram ni, macam mana kau nak kaya? Tak apalah, yang penting aku dapat jalankan perintah Allah. Inilah dia tuan-tuan. Tapi ada orang kata, Ustaz, mana boleh, kita kena ambil lah juga haram-haram pun. Kalau tidak, sampai bila kita nak kaya? Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman memang ada godaannya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan baginda itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatkan sekumpulan orang yang sedang pecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, lalu kepala itu kembali sedia kala. Begitulah seterus-terusnya, sehingga Nabi pun tanya Jibril, siapa orang itu? Jibril pun mengatakan, itulah orang-orang yang berat kepalanya mereka untuk salat. Susah dia nak solat tuan-tuan. Kalau nak bangun semayang, Allah, nantilah dulu. Tapi kalau nak bangun tengok bola, hoi, pukul 2 pagi pun boleh bangun. Nampak tuan-tuan, inilah keadaan umat akhir zaman. Begitulah Nabi melihat lagi sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu dari neraka. Jibril pun mengatakan, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Sayang harta mereka. Allah jadikan harta mereka seperti batu-batu yang panas dan mereka memakannya. Na'udzubillah min zalik. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan manusia yang makan daging yang busuk, sedangkan daging yang baik ada di sebelahnya. Maka Jibril pun mengatakan, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri, mempunyai suami. Inilah dia akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan. Dah ada suami, masih tak cukup, nak lagi kontak-kontak kat Facebook, kontak cicat-cicat lagi dengan laki orang, dengan lelaki lain, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan zina, perbuatan maksiat, padahal suami kat rumah diabaikan. Demikian juga sang suami, dah ada isteri kat rumah, masih lagi dengan cicat-cicat Facebook pula, dengan matai kat luar pula, dating-dating pula dengan bini orang. La haula wala quwata illa billah. Memang betul lah yang Allah gambarkan, daging yang baik ada, tapi dia makan daging busuk. Inilah manusia yang tak pernah puas nafsunya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lindung daripada nafsu yang tak pernah puas. Na'udzubika min nafsil la tashba. Kami mohon lindung padamu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lelaki yang berenang dalam sungai darah, dilontarkan batu. Jibril mengatakan, itulah orang yang makan riba. Dia sangka dengan riba tu boleh jadi lebih kaya. Tapi tengok apa jadi sekarang. Bank-bank dunia tuan-tuan, sampai runtuh dan bankrupt. Kenapa? Kerana amalan riba. Itulah Allah tunjukkan, amalan riba bukan menambahkan lagi, tapi membawa kebinasaan kepada harta mereka. Manakala bank-bank yang menjalankan dengan cara Islam masih lagi berdiri tegak, dapat menjalankan perniagaan dengan baik. Subhanallah. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu manusia yang menghimpunkan sebekas kayu dan dia tidak berdaya memikulnya, tapi ditambah lagi kayu yang lain. Dah tak larat pikul lagi, dah tak larat pikul lagi. Itulah dia orang yang tak dapat menunaikan amanah, tetapi masih menerima amanah yang lain. Inilah dia tuan-tuan. Jadi pak sanggup, dah dia jadi jawatan kuasa masjid, nak pula orang lantik jadi juga jawatan kuasa blok, nak orang lantik jadi juga jawatan kuasa itulah, jawatan kuasa ini. Akhir-akhirnya ada pangkat tak terangkat, ada kerusi, keadaan mereka tak
sanggup menunaikan. Akhirnya mereka ni ibarat seperti orang yang menimbakan kayu api atas diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Kita mana yang mampu kita buat tuan-tuan, mana tak mampu bagi orang lain lah. Bukan kita seorang yang pandai, Allah pun bagi manusia semua ada kelebihan. Demikianlah Nabi SAW ditunjukkan satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Jibril pun mengatakan itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Dia buat fitnah pada orang, orang tak buat dia kata orang buat. Dan diri dia sendiri pun pandai bercakap, pandai dia nasihat orang, tapi diri sendiri pun melanggar apa yang dia nasihat orang. Allah, kita minta lindunglah, bukan mudah tuan-tuan ya. Kadang kita nasihat orang tapi diri sendiri yang kita lemah tak lakukan. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Semoga Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikianlah Nabi SAW diperlihatkan kepada satu kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Jibril mengatakan itulah dia orang-orang yang memakan daging manusia, yang mengumpat dan menjatuhkan maruah, iaitu mencela, menghina orang. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang Melayu kita kata cari dosa kering. Buat apalah kau nak cerita hal orang. Dosa orang tu kita ambil, pahala kita pula bagi pada dia. Ada juga satu masa Nabi SAW lalu di sekumpulan sahabat. Sahabat-sahabat ini sedang mencerita hal saudara dia yang lain. Nabi kata, kamu awas, jangan mengumpat. Mereka kata, ya Rasulullah, kami cakap betul ni. Nabi kata, kalau kamu cakap betul, itu mengumpat. Kalau kamu cakap bohong, itu fitnah. Maknanya di sini, walaupun betul pun, tapi kalau menceritakan keburukan orang, kalau orang tu dengar dan dia tak suka dengan percakapan kita, itu mengumpat namanya. Nah tuan-tuan dan puan-puan, awaslah. Kadang-kadang kita duduk berbual-berbual tak perasan, sudah kita masuk cerita hal orang pula. Begitulah Rasulullah SAW melihat seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit. Tak dapat dimasuki semula lubang itu. Maka Nabi diberitahu itulah orang yang bercakap besar, takabur, kemudian menyesal tapi sudah terlambat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, cakap besar, sombong, menunjuk-nunjuk, maka akhirnya menyesal dengan kata-kata dia yang besar diri, yang sombong itu. Nak tarik balik dah tak dapat. Begitulah menyesal seperti seekor lembu jantan yang besar, nak masuk balik lubang kecil tak boleh. Begitulah penyesalan yang tak berguna. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuklah ke dalam tempat yang dinamakan dia Masjidil Buraq. Dan di Masjidil Buraq itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengikatkan buraknya. Tapi masa zaman dulu yang Nabi datang itu belum ada masjid tuan-tuan. Masjid Buraq ini hanya baru saja dibangunkan dalam zaman pemerintahan Islam ya. Jadi kalau tuan-tuan dapat melihat gambar ini, Masjid Buraq ini terletak di sinilah. Di sinilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapak kaki Nabi yang pertama mencecah bumi Baitul Maqdis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengikatkan Buraq itu di dinding. Di dinding tembok yang kita nampak ini, itulah tempatnya. Walaupun dinding ini sudah diperbaharui, tetapi dinding inilah tempatnya kawasan Nabi mengikatkan Buraqnya. Di mana waktu Nabi nak mengikatkan Buraq itu tidak ada lubang. Jadi Jibril alaihissalam dia mencocokkan jarinya ke dinding itu dan menjadikan lubang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan tali Buraq itu di dinding tersebut. Maka kemudian setelah datang zaman pemerintahan Islam, dibangunkan masjid di tempat ini dan diletakkan tanda sebagaimana yang kita dapat lihat ini. Maka itulah tempatnya kawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat Buraqnya. Dan tempat ini sangat-sangat mustajab doa. Dan itulah juga tempatnya di mana di belakang daripada tembok ini ialah tempatnya orang-orang Yahudi, mereka menangis dan menghentak-hentakkan kepala mereka di tembok dalam mereka berdoa kepada Allah yang dinamakan the Wailing Wall. Tempat mereka meratap. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah.
Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai di Baitul Maqdis, malaikat Jibril alaihissalam pun memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat sembahyang. Dan tempat sembahyang itu kalau sekira kita nampak dalam kawasan ini, Nabi dibawa berjalan sampailah ke tempat yang di atas ini. Maka di atas inilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dan inilah tempat yang dinamakan dia Mihrab Qubbatan Nabi. Zaman Nabi dulu tidak ada ini, tapi dibangunkan oleh pemerintah Islam setelah negara Baitul Maqdis jatuh tangan umat Islam, dan ditandakan dia sebagai mihrab untuk supaya menjadi pengenalan umat. Inilah tempat Nabi sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, jadi di sana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai, semua para nabi-nabi dan rasul sudah pun beratur dalam saf. Mereka semua sudah beratur dalam saf, seramai 124,000 Nabi dan Rasul dengan jasadnya. Roh dan jasad mereka semua ada, dan mereka pun menantikan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu daripada hikmah rahsia Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan kepada semua nabi-nabi dan rasul, apabila datang nanti Nabi akhir zaman, hendaklah kamu beriman dengannya, hendaklah kamu tolongnya dan kamu bela dia. Begitulah dalam surah ayatnya Allah Ta'ala sebutkan, wa iz akhazna mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika kami Allah telah mengambil perjanjian dengan sekalian nabi-nabi. Jadi semua nabi-nabi, daripada Nabi Adam AS sampai pada Nabi Isa AS, yang antara mereka nabi dan antara mereka nabi dan rasul, yang sekira-kira jumlah mereka 124,000 nabi dan rasul. Jadi mereka sudah tahu nabi yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang telah Allah Ta'ala jadikan dia sebagai khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi. Itulah nabi akhir zaman. Bagaimana kita nak jumpa mereka? Semua mereka sedang rindu untuk nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai di bumi Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa oleh Jibril untuk di kehadapan dan untuk menjadi imam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengimamkan solat 2 rakaat, dan semua nabi dan rasul menjadi makmum. Dan itulah sebagai satu pengisytiharan Allah. Allah Ta'ala nak memberitahu kepada semua Nabi dan Rasul, inilah dia Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian Nabi dan Rasul, dan Imamul Muttaqin, imam sekalian orang yang bertakwa. Afdalul makhluqin, sebaik-baik, seafdal-afdal makhluk. Sayyidu waladi Adam, pemimpin sekalian anak Adam. Siapa dia tuan-tuan dan puan-puan? Junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam peristiwa Isra Mi'raj, malam kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah nak menunjukkan kehebatan Allah, di samping itu juga Allah nak beritahu kepada sekalian Nabi dan Rasul, ini pemimpin kamu, ini imam kamu, ini ketua kamu. Dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah kepada alam seluruhnya, bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya manusia dan jin, tapi alam seluruhnya. Apa firman Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang, malaikat Jibril pun datang membawa 3 gelas minuman, 3 bejana, 3 tempat yang ada takungan airnya. Satu berisi air, satu berisi susu, satu berisi arak. Nabi diberi pilihan yang mana Nabi nak ambil. Nabi pun ambil air susu. Apabila Nabi mengambil susu, Jibril pun berkata, asabtal fitrah, engkau telah menepati kesucian ya Muhammad. Kalau engkau pilih air, umat kau akan tenggelam sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau engkau pilih arak, umat kau akan tenggelam dengan dunia. Tetapi syukurlah alhamdulillah,
Nabi memilih susu dan itulah dia menunjukkan kesucian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meminum air susu itu, malaikat Jibril pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tepi sedikit daripada tempat solatnya, pergi ke tempatnya dinamakan yang sekarang kita nampak ialah Qubatul Mi'raj. Maka di Qubah Mi'raj inilah, asalnya tak ada Qubah tuan-tuan, tapi di tempat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak naik ke langit, maka batu yang Nabi pijak itu pun nak ikut naik bersama. Jibril pun berkata pada batu itu, engkau tidak diutuskan, diam kau. Maka batu pun terdiam. Batu yang tergantung itu yang berbekas dengan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimasukkan ke dalam masjid yang sekarang yang kita lihat yang dinamakan Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Dalam masjid inilah yang ada batu, di tepi batu syurga inilah diletakkannya batu yang tergantung yang bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dia batu yang tergantung itu. Batu ini sekarang sudah ditempelkan di sebelah daripada batu syurga yang sekarang kita nampak ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau kita ada rezeki, pergilah melihat tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naiklah sampailah langit pertama, minta izin masuk dan kemudian diizinkan. Ada pintu ke? Ya tuan-tuan, ada pintu. Ini salah satu lagi rahsia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit, iaitu Mi'raj? Tidak saja langsung daripada Mekah naik ke langit. Kenapa mesti pergi ke Baitul Maqdis? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menjawab pertanyaan itu bahawa langit ada pintu. Dan pintu langit bertepatan dengan Baitul Maqdis. Itulah sebab kenapa Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Jadi kalau sekiranya kita nak masuk rumah melalui pintu, maka kalau kita nak masuk langit pun melalui pintu. Dan pintu langit ialah di Baitul Maqdis. Jadi begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke pintu langit pertama, berjumpa Nabi Adam alaihissalam, masuk langit pintu kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Idris dan Nabi Harun dan Nabi Yusuf dan kemudian Nabi Musa dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa, sampailah Nabi selepas pada langit yang ketujuh, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiba di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun mengundurkan diri. Malaikat Jibril pun mengatakan, "Ya Muhammad, aku sampai di sini sahaja. Engkau teruskanlah perjalanan engkau menghadap kepada Rabbul Alamin. Adapun aku, kalau aku melangkah satu langkah lagi, akan binasalah diriku." Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai satu fakta nak menunjukkan kepada kita bahawa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih tinggi lagi darjatnya daripada malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril pun sendiri tidak boleh masuk dalam tempat kawasan Sidratul Muntaha sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan masuk. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul makhlukat, iaitu sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang dapat menandingi Nabi. Walau malaikat, walau rasul, walau nabi mana pun, tak ada satu pun yang melebihi daripada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadaplah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, saya nak jelaskan sini tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai ada orang menyangka, oh Ustaz, jadi Allah Ta'ala ni dekat Sidratul Muntaha ke? Allah ni duduk atas langit ketujuh ke? Mungkin ada orang ingat, oh kita ni kat bumi. Jadi diselaputi dengan langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oh jadi atas pada langit ketujuh tu aras dan kursi. Oh di situlah Allah Ta'ala ya. Jangan kita berfahaman demikian. Maha suci Allah daripada bertempat.
Allah tidak bertempat. Kenapa kita kata demikian? Karena kita tanya diri kita, sebelum Allah ada langit? Ada ke tak ada? Sebelum Allah ada ke arasy dan kursi? Maha suci Allah, tak ada suatu pun yang sebelum Allah. Allah sedia ada, tak ada permulaan. Dan adanya Allah tidak ada bersama-samanya langit, tak ada bersama-samanya arasy dan kursi, tak ada bersama-samanya bumi. Jadi Allah sudah sedia ada tanpa perlu pada arasy, tanpa perlu pada langit, tanpa perlu pada bumi. Jangan kita ingat Allah duduk ke atas sekali. Kalau kita kata Allah duduk ke atas, siapa yang jadi ke atas tu? Ada Tuhan lain ke yang jadikan ke atas tu? Kalau dah ada Tuhan lain, na'udzubillah, syirik kita. Sudah ada pula Tuhan nombor 2. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam fahaman pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu mawjudun bila makan. Allah tu ada tanpa bertempat. Itu satu pembahasan yang panjang. Tapi insya-Allah kita bicarakan pada masa dan tempat yang lain nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maju ke hadapan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala ucapan selamat yang berkat dan doa yang baik semuanya untuk Allah. Allah Ta'ala pun memberi salam pada Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Nabi ni tuan-tuan, walau macam mana tempat yang begitu istimewa sekalipun, tapi dia tak lupa. Dia tak lupa. Siapa yang tak lupa? Isteri dia? Anak dia? Tidak. Dia tak lupa pada umatnya. Jadi dalam tempat yang begitu istimewa, berhadapan dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam Allah dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan selamat sejahtera atas kita dan juga hamba-hamba Allah yang salihin, yang baik-baik. Nampak tuan-tuan, macam mana sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Kalaulah Nabi sayang isteri dia lebih, dia sebutkan nama isteri dia, dia sebutkan nama anaknya. Tapi Nabi sayang umatnya lebih daripada seisi keluarganya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam tempoh masa pertemuan Allah dengan nabinya itu, Allah Ta'ala telah kurniakan Nabi hadiah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah seseorang menghadap kepada raja di istana, sudah tentulah raja yang kaya akan hadiah kepada kekasihnya, rakyat yang baik itu. Maka apakah dia hadiah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Itulah dia Allah hadiah kepada Nabi 50 waktu sembahyang. 50 waktu sembahyang tuan-tuan. Bukan 50. Tetapi apabila Nabi dapat kurnian Allah ini, Nabi gembira. Nabi tidak tolak. Nabi tak komplain. Tak ada pula kata berat. Kenapa? Ini hadiah. Takkan hadiah kita tolak pula. Nabi pun bawa balik. Sampailah langit yang ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa pun berkata, ya Muhammad, apakah yang telah Allah beri pada engkau pada malam ini? Maka Nabi pun berkata, 50 waktu sembahyang untuk aku dan umatku. Maka Nabi Musa AS berkata, ya Muhammad, umat aku lebih kuat lagi. Tak mampu lakukan seperti umat kau. Ini kan pula 50 waktu. Pergilah minta kepada Allah supaya dikurangkan. Nabi pun naik lagi. Minta kurangkan, dapat kurang 5. Turunlah kepada Nabi Musa. Berapa sekarang? 45 ya Musa. Pergi minta kurangkan lagi. Naik lagi minta kurangkan, turun pada Nabi Musa. Berapa sekarang? 40 ya Musa.
Jadi berulang aliklah Nabi kepada Allah dengan Nabi Musa, sampailah tinggal 5 waktu sembahyang. Sampai 5 waktu sembahyang, Musa kata, ya Muhammad, pergi minta kurangkan lagi. Nabi kata, ya Musa, aku malu ya Musa. Nabi pun baliklah ke dunia dengan 5 waktu sembahyang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan 5 waktu sembahyang? Walaupun 5 waktu sembahyang, pahalanya tetap ditulis 50 waktu sembahyang. Itulah Allah firmankan kepada Nabi kita, ya Muhammad, sesiapa daripada umatmu yang melakukan 5 waktu sembahyang, akan kutuliskan baginya 50 waktu sembahyang. Syukur, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalaulah kita kena 50 waktu sembahyang, agak-agaknya tak keluar rumah lah kita sembahyang tak habis-habis. Kalau orang yang tak kuat iman, sudahlah ustaz, tak laratlah 50 waktu sembahyang. Banyaklah orang tak sembahyang. Ini 5 waktu pun orang susah nak sembahyang. Kenapa? Sebab orang menganggap sebagai beban. Padahal kalau kita lihat di dalam 5 waktu sembahyang ini adalah sebagai hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberi hadiah kepada orang yang beriman. Tuan-tuan, gambarkan kalau sekiranya kita mendapat jemputan daripada raja menjemput kita untuk datang ke istana, kita gembira ke atau kita marah? Gembira. Aku dapat jemputan raja. Aku nak menghadap istana. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila kita sembahyang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sebenarnya menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita mi'raj kepada Allah. Itulah yang Allah Ta'ala Rasulullah SAW telah sabdakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj, menghadap pada Allah, berbicara pada Allah. Kita ni semayang ni tuan-tuan, sebenarnya kita sedang bercakap dengan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala dalam sepotong hadis kursi mengatakan, qasamtu baini wa baina abdi fi solah qismain. Aku bagikan hambaku dengan diriku dalam semayang 2 bahagian. 1 untukku dan 1 untuk hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia mohon. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala pujian untuk Allah Rabbul Alamin, Allah mengatakan hambaku telah memuji aku. Apabila hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah mengatakan hambaku telah memuliakan aku. Apabila kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, maka Allah mengatakan hambaku telah mengagungkan aku. Apabila kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon, kami sembah, dan kepada Engkau lah yang kami mohon, maka Allah mengatakan wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia mohon. Kemudian bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka Allah mengatakan wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia mohon. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan orang yang beriman, jalan orang yang dapat petunjuk, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang sesat. Maka Allah mengatakan wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia mohon. Jadi kita ni tuan-tuan, bila dalam sembahyang, kita bersedang bercakap dengan Allah. Kita baca 1 ayat, kita berhenti, Allah jawab. Kita baca 1 ayat, kita berhenti, Allah jawab. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa dengan kawan, kita pun jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Macam mana keluarga semua? Bagus. Nak pergi mana? Nak pergi pejabat. Jadi kita bercakap, kita cakap dia jawab, kita cakap dia jawab. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa kawan, Assalamualaikum, apa khabar? Nak pergi mana ni? Kalau macam mana keluarga? Apa engkau ni? Aku belum sempat jawab, nanti ya dulu. Marah tak orang? Marah kan? Kita jumpa raja. Raja, tuanku yang maha mulia. Apa dia hambaku? Apa engkau nak?
Ya tuanku, tolonglah saya ni susah. Apa yang kau nak minta? Jangan senang dia jawab. Wahai tuanku yang maha mulia, wahai tuanku yang saya susah, saya ni minta tolong. Nantilah satu-satu lah cakap. Marah tak tuanku? Marah. Ini kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita ni dalam semayang, Mi'raj, sedang bercakap dengan Allah. Tapi kita dalam semayang, kita Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa ni? Allah nak jawab pun tak sempat. Apa ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yalah, kalau darurat, kalau dah sakit perut, kalau dalam keadaan yang tak ada masa, itu pun Allah faham. Tapi kalau sekira tiap-tiap hari 5 waktu macam tu, ini something wrong orang ni. Dia jumpa kita, apa khabar, mana-mana. Nantilah, dia ni tak betul lah. Macam tu lah ibaratnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sembahyang ni, kita menghadap Allah. Kita sedang bicara dengan Allah. Macam mana sekarang kalau kita nak menghadap presiden? Pakai baju macam mana? Kotor bolo ke? Mestilah cantik-cantik ustaz. Itulah dia Imam Abu Hanifah. Dia pakai baju mahal yang berharga 200 dirham. Orang tanya, Pak Imam, nak gimana? Saya nak menghadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Nak menghadap Allah pakai baju mahal, cantik-cantik. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kalau baju nak semayang ni, maaf lah. Kalau semayang, alah tak kisah ustaz. Pakai singlet kontot pun boleh. Allah Akbar, mi Maggi tergantung-gantung. Geli. Apalah macam ni. Cuba awak pakai singlet kontot tu pergi MRT station. Malu ustaz, takkannya ni. Dengan orang kan malu. Dengan Allah Ta'ala tak malu. Allah bagi macam-macam nikmat, baju cantik-cantik semua penuh dalam almari. Yang dia nak menghadap Allah pakai baju singlet kontot aja. Yang pakai telekong pula, telekong tak basuh 2-3 bulan berbintik-bintik. Kalau buang kat sungai, sungai ikan mau timbul. Allahu Akbar. Apalah cerita. Nak pergi orang kahwin macam dia nak kahwin. Tapi dalam menghadap Allah, alah tak apalah ustaz. Ini kita nak semayang. Jadi semayang tu tak ada nilai bagi dia, tak ada harga. Pakai busuk pun tak apa. Pakai yang tak pernah basuh 2-3 bulan pun tak apa. Pasal semayang. Salah tuan-tuan. Kita semayanglah patut kita pakai yang paling cantik. Kerana kita nak menghadap Allah. Nak berbicara dengan Allah. Itulah Mi'raj kita. Rasulullah SAW menghadap Allah. Dan Nabi SAW menghadap Allah dengan secara fizikalnya. Roh dan jasad. Tapi kita sekurang-kurang kita menghadap Allah dengan rohani kita. Seolah-olah kita, sebagaimana Nabi kata, sembahyanglah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat padamu. Begitulah perasaan hati kita. Kita sedang menghadap pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dalam semayang kita, macam mana kita semayang? Bila kita baca dengan tertil. Bila kita rukuk dengan penuh merasakan agung pada Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Begitu perasaan kita, pasal kita sembah pada yang maha besar. Begitu juga bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita meninggikan Allah Ta'ala. Sebab tu kita rendahkan kepala kita. Tapi gambarkan tuan-tuan, bila kita sembahyang, subhanallah, malaikat nak tulis tak tahu apa ni. Nak tulis pun tak tahu apa baca ni. Allah Ta'ala pun bingung, apa dia ni, baca apa hamba aku baca ni. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Cuba gambarkan, kalau kita menghadap raja, tuanku yang paling baik, tuanku mengambil duit, kurang ajar, pergi masuk penjara. Kurang ajar ni, tak ada hormat dengan aku, cakap macam ni. Habis ustaz, kalau kita baca subhanallah rabbil azim pelan-pelan, nanti imam dah angkat kepala. Tak apalah. Kita baca sekali yang baik, sempurna, lebih baik pada 3 kali tapi kelang kabut. Kalau kita sembahyang sendirian, dapatlah 3 kali. Kalau dengan imam dapat sekali, tak apalah, sekali itu yang sempurna lebih baik daripada yang banyak tak sempurna. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita pakai yang baik. Kalau telekong yang bagus, kalau mahal pun tak apa. Kita kalau nak beli telekong, ustaz, ini telekong ni murah lah. $12 pun dah dapat. Kau punya baju nak pergi orang kahwin $100. Yang telekong $12. Habis ni yang ada sulam-sulam ni, yang kain baik ni mahal. Tak apalah mahal. Ini kan rezeki Allah. Begitu juga kita nak pakai untuk orang lelaki, nak semayang, pakai kopiah mahal, kopiah baik. Kalau ada serban, pakai serban. Pakai minyak wangi, minyak atar, mahal pun tak apa. Sebab kita nak menghadap Allah. Kita takbir Allahu Akbar. Rasakan kebesaran Allah, kita angkat, rasakan Allah sedang lihat kita, dosa kita banyak, malu kita depan Allah.
Begitulah kalau kita dapat jaga semayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. 5 waktu semayang ni kita dapat jaga dengan waktunya, dengan ambil wuduknya yang baik, dengan dalam waktu yang sempurna rukuk sujudnya. Allah Ta'ala telah jamin melalui lisan Nabinya 5 perkara yang akan dianugerahkan kepada hamba itu. Walaupun anugerah Allah tu banyak, tapi 5 perkara ini sudah memadai. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada dia, iaitu rezeki yang dipermudahkan. Mudah rezeki dia, tak perlu susah-susah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang semayang, kelang kabut, semayang tak jaga, susah lah ustaz, ekonomi sekarang susah, problem lah. Susah je dia, pasal apa? Tak berkat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jaga semayang. Walaupun gaji kecil pun, tapi Allah bagi berkat. Berkat ni bukan mesti gaji besar. Tengok surat khabar minggu lepas tuan-tuan, front page. Apa dia kata? Gaji 15,000 nak makan nasi sepinggan, tak cukup duit. Pasal apa? Hutang keliling pinggang. Pasal apa? Tak berkat. Jadi sekarang bukan masalah banyak atau sikit, masalah berkat atau tidak. Sikit tapi berkat, maka cukup semua keluarga kita. Kita tengok datuk nenek kita dulu tuan-tuan. Datuk nenek kita dulu, mak-mak kita, bapak kita, berapa adik-beradik dia? 12. Berapa adik-beradik? 16. Oh, banyak, belas-belas. Boleh jadi football team. Apa kerja bapak? Apa kerja datuk engkau tu? Guru mengaji Quran. Pakai basikal buruk aja pergi mengajar. Jadi Pak Imam Masjid, jadi Pak Bilal. Tapi anak berbelas-belas boleh hidup, tak mati pun. Ada yang sampai belajar sekolah tinggi, sampai universiti pun ada. Alhamdulillah. Kenapa? Berkat. Tu nampak tuan-tuan, berkat. Tapi kita hari ini, anak berapa? Ustaz, banyak anak susah, problem. 2 cukup. Bila kita tanya berapa engkau? 6. 6? Terkejut orang. Banyaknya. Alah, banyak apa? Dulu datuk nenek kita 12. Orang tak terkejut lagi. Maaf tuan-tuan, ini kita cakap reality lah. Laki pun kerja, isteri pun kerja. Tapi tak cukup juga. Apa yang masalah? Apa dia punya problem? Apa yang tak cukup ni? Tak cukup berkat. Itu yang sebenarnya tuan-tuan. Jadi kita di sekarang tuan-tuan, memang tak salah cari rezeki, carilah. Tapi semayang jaga. Waktu semayang, bacaan semayang, wuduk dalam semayang, dan kemudian rukuk sujud, jaga. Jangan kita jadi seperti orang yang Nabi kata, sejahat-jahat pencuri ialah pencuri dalam semayang. Sahabat pun terkejut. Macam mana pula orang mencuri dalam semayang? Nabi kata, orang yang tak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kenapa? Bila dia rukuk, dia tak ada tomak nina. Macam spring, dia turun, pom, dia tolak balik. Dia macam spring tuan-tuan. Bila dia sujud, dia macam ayam patok padi. Pop, 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 pop. Tak sempat nak rehat sekejap. Tak sempat. Jadi semayang macam ni, tak sah, tak diterima Allah. Habis macam mana Allah nak berkatkan dia punya semayang? Macam mana Allah nak berkatkan rezeki dia? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia kalau betul jaga semayang dia 5 waktu, kerjalah, cari rezeki. Allah berkatkan rezeki dia. Dan kedua, selamat dia daripada azab kubur. Yang ketiga, menerima buku amalan di tangan kanan pada hari perhitungan hisab. Dan yang keempat, melintasi titian siratal mustaqim seperti kilat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, besok di Yaumul Qiyamah di pada mahsyar, masing-masing kita dapat buku rekod. Kalau sekarang anak-anak kita habis hujung tahun, dapat rekod book, pass ke fail. Kita semua pun akan dapat buku rekod kita di pada mahsyar, pass atau fail. Macam mana nak tahu dia pass? Bila dia dapat buku dalam tangan kanan. Buku ni akan melayang tuan-tuan. Dia dah tulis siap nama siapa, si polan-polan, IC nombor berapa, semua dah ada dah. Dia cari, dia pusing. Manalah si Ahmad bin Kasim ni. Dia pusing nah. Sampai kepada kita, kita pun ulur tangan kanan, pop, dia pun jatuh tangan kanan kita. Alhamdulillah, itu tanda dia ahli syurga. Ustaz, saya kalau gitu saya tak mau keluar tangan kiri, saya tangan kanan saja. Kalau dia tak keluarkan tangan kiri, buku tu akan datang, pop pada belakang, pop dia hantuk belakang kita. Alamak, terkejut kita. Itu adalah hadis ada sebut. Orang yang dapat buku tangan kiri atau dihantam daripada belakang dia, maka itu tandanya daripada ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah jauhkan kita daripadanya.
Jadi untuk orang yang jaga semayang, Allah akan berikan buku amalan di tangan kanan. Dan bila dia semerang jembatan Siratal Mustaqim, jembatannya lebih halus pada sehelai rambut dan lebih tajam pada mata pedang, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun dia menjunam. Macam mana nak jalan tuan-tuan? Oh ustaz, kalau gitu saya nak belajar macam orang sarkis. Tak ada. Ini kau ingat macam sarkis Ini jalan atas api tau. Bukan 1 minit, bukan 1 jam. 1,500 tahun. Mana boleh? Siapa sanggup jalan? 1 hari tak makan, mana boleh? Tapi orang yang jaga sembahyang, dia pijak saja atas jembatan Siratal Mustaqim, pup, sudah sampai depan pintu syurga. Macam kilat. Dia pun terkejut. Malaikat Ridwan pun kata, sila masuk syurga. Mana Siratal Mustaqim? Dah kat belakang kau dah. Kau dah sampai seperti kilat. Alhamdulillah. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang jaga 5 waktu sembahyang dengan sempurna. Bukan sekadar sembahyang, tapi jaga 5 waktu sembahyang. Demikianlah Allah Ta'ala berikan lagi untuk orang tersebut masuk syurga tanpa hisab. Tak ada soal-soal jawab. Orang tunggu kat padang mahsyar, matahari panas atas kepala, berjuta-juta tahun nak tunggu nombor queue nombor dia bila nak kena panggil. Dia sudah masuk syurga. Tak ada soal-soal jawab, terus masuk. Kenapa? Sebab dia jaga sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, inilah hadiah Allah. Sebab tu kita namakan hadiah. Sebab dengan hadiah ini kita boleh masuk syurga direct tanpa hitung-hitung lagi. Tak ada susah-susah lagi. Dunia pun senang, akhirat pun senang. Kalaulah ini orang yang faham. Tapi orang tak faham, dia menganggap sembahyang itu beban, balak, susah nak sembahyang. Dia pun lengah-lengahkan sembahyang, leceh nak sembahyang ni. Dia pun tunggu waktu nak habis, baru dia nak sembahyang. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang terlepas dah kena qada. Maka berlakulah satu kisah di kota Mekah. Disebutkan oleh Imam bin Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zawajir. Satu orang perempuan meninggal dunia. Kemudian diusung mayatnya, dimasukkan kubur. Adik dia yang lelaki pun tolong masukkan. Dompet, beg duit adik lelaki ni terjatuh dalam kubur kakak dia. Kemudian adik ni pun bila dah balik, kemudian tengok, beg duit tak ada. Alamak, terjatuh dalam kubur kakak. Dia pun diam-diam, dia pergi ke kubur. Dia pun buka kubur. Bila buka kubur, keluar api. Na'udzubillah min zalik. Cepat-cepat dia tutup balik. Dia pun balik rumah. Mak, kenapa kakak ni? Kenapa? Kubur kakak penuh dengan api. Saya tadi balik buka kubur dia kerana duit saya tertinggal. Kakak engkau ni masa hidup selalu lengah-lengahkan sembahyang. Sampai selalu katak-katak sembahyang. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tak sembahyang, lengah-lengahkan, lambat-lambatkan. Dekat habis waktu, kelang-kabut sembahyang. Sembahyang pun tak khusyuk. Kadang-kadang terlepas. Kalau subuh tu, biasalah pukul 8 pagi je sembahyang subuh. Kalau kerana dia pergi kerja, baru ada sembahyang. Kalau public holiday, subuh pun public holiday. Mana ada tuan-tuan? Subuh mana ada public holiday? Subuh tak ada Deepavali, tak ada hari raya, tak ada Christmas. Every hari, setiap hari sembahyang subuh wajib pada waktunya. Tapi itulah dia keadaan sebagai manusia. Jadi ini ambil perhatian. Orang yang seperti ini, Rasulullah SAW telah beri amaran akan ditimpa 14 azab. 5 azab di dunia. Hidup dia tak ada rahmat, tak ada berkat. Susah. Dan keduanya, tak ada nur di muka dia. Tak ada cahaya. Orang tengok muka dia pun menyampah je. Kalau laki tengok muka bini yang malas sembahyang, tengok muka bini pun menyampah. Bini kalau tengok muka laki yang malas sembahyang, tengok muka laki pun menyampah. Itulah dia tuan-tuan. Tak ada cahaya. Dan tidak mendapat pahala dari amalan-amalan yang lain. Dia sedekah, dia tolong orang, dia puasa, tak ada pahala. Pasal sembahyang dia dilengah-lengahkan. Dan demikian pula, doanya tidak dikabulkan Allah. Dan akhirnya tidak mendapat berkat doa orang-orang yang saleh. Kita ni kalau imam lepas sembahyang, doa Allahumma firil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semua orang Islam dia doakan. Tapi orang yang lengah-lengahkan sembahyang ni tak dapat daripada pahala itu. Tak dapat keberkahannya. Itu dalam dunia. Waktu dia nak mati,
3 azab pula sakratul maut dia. Pertama, mati dalam aib, mati dalam keadaan yang sangat memalukan, mati tengah berjoget, mati tengah pegang botol arak, mati tengah kepit betina, mati tempat maksiat. Allah, na'uzubillah min zalik, minta Allah jauhkan. Janganlah macam tu. Dan yang keduanya, mati dalam keadaan yang amat lapar. Kalau diberi makan seluruh dunia punya hidangan pun tak kenyang juga. Dan mati dalam keadaan yang sangat haus. Kalau dibagikan 7 lautan air pun masih lagi kehausan. Inilah yang amat bahaya. Saat dia nak meninggal, datang syaitan menyerupai muka ibunya. Anakku, ibu kau datang bawa air. Akulah ibumu yang menyusukan kau. Kalau kau nak mati, nak selamat, matilah dalam agama Nasrani. Itulah agama yang benar. Dah kat dunia mana dia ingat Allah. Nak mati lagi dia tak ingat Allah. Mak, betul mak agama Nasrani? Pop mati. Mati Nasrani. Na'uzubillah min zalik. Kalau itu pun tak masuk juga. Datang pula setan menyerupai muka ayah dia. Nak, ni ayah datang bawa air nak. Akulah ayahmu nak. Kalau kau nak mati, matilah agama Yahudi. Itulah agama yang benar nak. Ayah, betul ke agama Yahudi agama benar? Mati pula masa tu. Mati Yahudi, na'uzubillah min zalik. Walaupun namanya Islam, tapi kalau dah mati kafir tuan-tuan, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak ada lagi syurga untuk dia dah. Dah kira kafir lah dia. Na'uzubillah min zalik. Inilah dia tuan-tuan, bimbang orang yang melengah-lengahkan semayang, apalagi semayang tak semayang, maka bimbang mati kafir, na'uzubillah. Dan kemudian di dalam kubur pula diazabkan dia dengan 3 azab. Dihempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya memasuki antara satu sama lain. Dalam hadis Nabi menunjukkan jari jemari Nabi ini dimasukkan antara satu sama lain. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, tulang rusuk orang yang melengah-lengahkan semayang akan termasuk antara satu sama lain kerana kubur tu dihempitkan. Dan bukan sekali, bukan 2 kali. Begitulah kuburnya di dalam alam barzakhnya. Tapi itu saja tak cukup. Ditambahkan lagi pula, dibakar dan dipanggang atas bara api siang dan malam. Dan kemudian didatangkan pula ular yang berbisa, mata berapi dan kuku besi yang panjangnya sama dengan perjalanan sehari, mematuknya setiap kali masuk waktu solat. Dan apabila masuk waktu subuh, maka ular ni akan patuk dia. Apabila masuk waktu zuhur, ular ni akan patuk. Kenapa? Sebab dia tinggalkan waktu subuh, sebab dia tinggalkan waktu zuhur. Dalam riwayat yang lain, didatangkan malaikat yang mata yang merah seperti halilintar, suaranya gemuruh yang kuat, dan kuku yang panjang seperti 3 hari perjalanan. Maka dipukul dengan cemeti yang besi, terbenam mayat ni 70 hasta, dikorek balik, dipukul lagi, korek balik, dipukul lagi sampai hari kiamat, kerana dia melengah-lengahkan semayang, kerana dia tak menjaga semayang. Itulah dia tuan-tuan, azab di dalam kuburnya. Dan kemudian bila bangkit di akhirat, ada lagi 3 azab yang menantikan dia. Hisabnya amat berat. Satu persatu Allah Ta'ala tanyakan dia punya amalan dia, semahyang dia, puasa dia, duit yang dia dapat, bagaimana dia belanja, satu persatu. Dan kemudian Allah akan murka kepadanya dan dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada hadis ini, marilah sama-sama kita insaf tuan-tuan ya. Berpesanlah kita kepada saudara mara kita, keluarga kita. Jangan sampai ada daripada mereka yang mengatakan, alah tak apalah, yang penting kita sembahyang, qada pun qada lah, yang penting kita sembahyang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah pulang daripada Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat apa dalam neraka itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa sesiapa yang meninggalkan satu waktu sembahyang, dia akan duduk dalam neraka 1 hukbah. Dan 1 hukbah itu ialah seumpama 80 tahun. Dan 1 hari dalam neraka
sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Allahu Akbar. Gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, kita umur kita tak sampai 100 tahun. Bagaimana kalau sekiranya satu hari seperti 1000 tahun? Satu tahun ada 365 hari. Kalikan 80 tahun, komputer pun tak boleh kira. Itu baru satu waktu semayang. Kalau dia sengaja dia qadakkan. Tak apalah, hari ni aku majlis orang kahwin, tak sempat nak semayang, nak tompang-tompang rumah orang, nanti orang kata nak tunjuk-tunjuk, nantilah balik aku qadak. Jaga tuan-tuan jangan. Habis ustaz, macam mana nak semayang? Tompang semayang sekejap je. Allah, ustaz ni tempat kerja, susah kita nak semayang. Takkan tempat kerja kau nak kerja saja. Kalau nak pergi toilet, nak terkencing pun tak boleh ke? Boleh lah. 5 minit aja pergilah semayang. Yang sunat-sunat tu tolak tepi dululah, ambil yang wajib saja. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam hikmahnya kita pada mengenali dan mengingatkan majlis kita pada malam ini, majlis pengajaran hikmah Isra dan Mi'raj, membawa kita supaya insaf kembali kita dalam memperbaiki ibadah solat kita dan memperbaiki hubungan kita dengan orang. Hendaklah kita bersifat jujur dan amanah, dan hendaklah kita jaga jangan tertipu daya kita dengan dunia, dan hendaklah kita bimbing anak isteri kita, keluarga kita kepada mengamalkan Islam dengan sebaik mungkin, dan jauhkanlah daripada perkara yang Allah murkai. Kerana ingat, perjalanan kita masih jauh. Kita baru hanya transit di dunia. Kita belum lagi sampai di stesen kita. Stesen kita ialah di hari akhirat. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbincangan panjang lebar ini pasti ada kesilapan dan kekurangan daripada diri saya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mohon riba maaf dalam penyampaian saya. Yang benar itu daripada Allah, yang salah, yang silap pada kelemahan diri saya sendiri. Maka dengan itu sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang telah menjemput saya dan memberikan peluang untuk saya sampaikan majlis syarahan pada malam ini. Semoga dengan itu dapat kita manfaat daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.